Tekanan ke atas Teheran telah memasuki fasa yang menentukan. Dan pada hari Rabu 15 April 2026, apa yang dapat dilihat ialah pemunduran yang jelas oleh pengawal revolusi Islam Iran. Menghadapi kekuatan gabungan, sekatan laut oleh Amerika Syarikat, dan ancaman eskalasi ketenteraan baharu. Donald Trump menyatakan bahwa perbincangan untuk menamatkan perang mungkin akan disambung semula di Pakistan dalam 2 hari akan datang. Dan PBB sendiri telah mengakui bahawa sangat berkemungkinan rundingan ini akan bermula semula. Selepas berminggu-minggu cabaran, rejim Iran kembali ke meja rundingan kerana telah terkena pada titik paling sensitif iaitu laut, minyak dan keupayaan untuk mengekalkan strukturnya berdiri. Apa yang berlaku secara praktikal adalah mudah untuk difahami. Amerika Syarikat mula menyekat kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran di Teluk Parsi dan Teluk Oman. Menurut Reuters dan AP, tindakan ini telah mengganggu perdagangan maritim Iran, memaksa kapal-kapal berpatah balik dan menekan ekonomi rejim itu dengan sangat teruk. Perang yang bermula pada 28 Februari selepas serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran, kini telah sampai ke tahap di mana tekanan ekonomi hampir sama beratnya dengan pengeboman. Inilah yang menerangkan suasana baru yang penuh dengan rasa tergesa-gesa. Ini adalah pusat berita. Pengawal revolusi Islam Iran telah bersetuju untuk kembali kepada logik yang sebelum ini mereka tolak, yaitu berunding di bawah tekanan. Cesar Fogo 2 minggu akan berakhir pada 21 April dan Trump sudah memberi isyarat bahawa beliau lebih suka perjanjian yang cepat daripada satu lagi pusingan kemusnahan. Di manakah perkara ini sepatutnya berlaku? Di Islamabad, Pakistan, yang kembali menjadi pusat pengantaraan. Cadangan Amerika menyebutkan 20 tahun penggantungan aktiviti nuklear, manakala Teheran mencadangkan antara 3 hingga 5 tahun. Dan ada satu lagi perkara penting. Ketua IEA, Rafael Grossi, memberi amaran bahawa sebarang perjanjian tanpa pengawasan yang ketat hanya akan menjadi simbolik sahaja. Maksudnya, tidak cukup sekedar mengumumkan perdamaian. Perlu dibuktikan bahawa rejim itu benar-benar telah berundur. Kesan daripada perubahan ini sudah melangkaui bidang ketenteraan dan kini memasuki ekonomi global. Reuters melaporkan bahawa harga minyak rujukan kembali hampir kepada $96 setong selepas berita bahawa perdagangan maritim Iran telah dihentikan. AP juga menekankan kepentingan strategik langkah ini kerana ia memberi kesan kepada salah satu laluan paling sensitif di dunia, di pihak Israel. Pesaran itu lebih tegas lagi. Bagi Israel, gencatan senjata tidak memadamkan matlamat strategik untuk menghapuskan ancaman Iran dari akarnya. Pada bulan Jun 2025, Benjamin Netanyahu sudah mengatakan bahawa perubahan rejim boleh menjadi hasil daripada serangan Israel. Kini, media antarabangsa sekali lagi melaporkan bahawa Ketua Mossad David Barnea menegaskan bahawa misi itu hanya akan berakhir apabila rejim tersebut digantikan. Dalam kata lain, Trump berusaha untuk memuktamadkan gencatan senjata, tetapi Israel memberi isyarat bahawa jeda ketenteraan tidak bermaksud tekanan politik akan berakhir. Rancangan untuk menukar rejim masih menjadi matlamat Israel, walaupun jalan ke arah itu lebih panjang dan lebih sukar daripada apa yang ramai bayangkan pada permulaan perang. Dan kenapa perkara ini sangat penting sekarang? Kerana Israel bukan sekadar mahukan jeda. Israel mahu menghalang Teheran daripada terus hidup, bernafas dan kembali dengan lebih kuat. Amerika Syarikat mahukan satu perjanjian yang dapat meneutralkan ancaman nuklear, peluru berpandu dan ugutan terhadap Selat Hormuz. Namun, permainan ini ada had yang jelas. Reuters sendiri telah menunjukkan pada bulan Mac lalu bahawa pihak berkuasa Israel sudah pun mengakui tiada jaminan kejatuhan segera kerajaan Iran dan mereka tidak melihat sebarang petanda yang jelas. Kebangkitan yang mampu menjatuhkannya hanya dengan pengeboman sahaja tidak mungkin berlaku. Inilah yang menerangkan strategi semasa. Oleh kerana rejim itu tidak tumbang dengan sendirinya, tekanan perlu diubah bentuk. Kurang harapan untuk kejatuhan serta-merta dan lebih kepada sekatan. Rundingan secara paksa dan penghakisan yang berpanjangan. Jadi, gambaran semasa adalah seperti ini. Yang berundur sekarang ialah teras ketenteraan yang sebelum ini berjanji untuk berkonfrontasi sepenuhnya tetapi kini terpaksa berunding. Apa yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar jeda dalam tembakan tetapi masa depan rejim Iran. Bila perkara ini berlaku, pada saat yang paling kritikal sejak perang bermula, dengan gencatan senjata hampir tamat. Bagaimana? Dengan kapal-kapal dihalang, perdagangan tersekat, minyak berada dalam ketegangan, dan diplomasi bersenjata. Dan kenapa? Kerana pengawal revolusi Islam Iran sedar bahawa untuk mengekalkan perang yang panjang di bawah sekatan menjadi terlalu mahal.
Sementara Israel telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan menerima untuk kembali ke keadaan sebelumnya begitu sahaja. Iran cuba untuk beralih, menjadikan laut sebagai alat untuk menakut-nakutkan, tetapi mereka menemui halangan yang lebih besar daripada yang dijangka. Dengan mencabar tentara laut Amerika Syarikat, Teheran telah memasuki satu permainan di mana setiap kesilapan membawa akibat yang terlalu mahal. Kapal-kapal berundur, perdagangan maritim menjadi tercekik, jam gencatan senjata terus berdetik. Dan rendingan kembali menjadi tumpuan kerana rejim Iran sedar bahawa meneruskan laluan ini boleh membawa kepada lebih banyak keletihan, lebih banyak pengasingan dan kurang kawalan terhadap krisis itu sendiri. Ini bukan satu penyerahan yang ditandatangani di media sosial. Ini bukan satu penyerahan yang ditandatangani di atas kertas. Namun, di medan strategik sudah kelihatan permulaan penyerahan secara paksa.